A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, dapat kita pada hari ini menyambung pembacaan kitab Tamamul Minnah karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal. Semoga kitab yang membicarakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat kita hayati dengan baik, dan dalam masa yang sama semoga semua yang kita telah pelajari daripada kitab ini akan dapat kita laksanakan insya-Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan kita sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu bukan semata-mata untuk kita mengetahui faktanya, namun ilmu di dalam Islam yang kita ingin pelajari ini adalah supaya kita dapat menjadikan ilmu itu sebagai perantaraan untuk kita meraih keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kitab Tamamul Minnah yang kita pelajari ini akan menjadi penyebab untuk kita semuanya melakukan apa yang telah disebut oleh pengarang, oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Dan dalam masa yang sama kita insya-Allah dapat menyebarkan ilmu ini supaya kita dan juga orang-orang sekeliling kita serta kaum muslimin semuanya insya-Allah dapat mengamalkan amalan-amalan ini yang membawa pelakunya kepada keridaan dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhdi yang telah mendatangkan dan mengingatkan kita agar mulakan majlis kita dengan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka insya-Allah marilah tanpa kita membuang masa, marilah kita memulakan majlis kita yang pertamanya dengan mengucapkan Al-Fatihah, dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada para isteri baginda, kepada seluruh zuriat yang bersama nasab dengan baginda alaihi salatu wassalam, dan kepada seluruh para ulama, para awliya, begitu juga kepada seluruh para guru kita, kepada Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang telah mendatangkan kitab ini. Moga-moga bacaan Al-Fatihah ini akan sampai kepada mereka semua, dan tak lupakan juga kepada seluruh kaum muslimin. Moga-moga berkat Al-Fatihah ini sampai ke dalam saham amalan kebaikan setiap seorang daripada seluruh orang muslim, dan moga-moga Al-Fatihah ini akan mengangkat penyakit yang sedang melanda dunia pada hari ini. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak 11 kali sebagaimana yang telah kita amalkan sebelum ini, berdasarkan salawat yang telah dikurniakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Syekh Musa Ad-Darir yang telah disebutkan kisahnya oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitab beliau sebelum ini, An-Nafhatul Ilahiyah fi salati ala khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah ataupun gaya selawat itu telah pun
didatangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhdi Aziz kita. Baik, kita baca sebanyak 11 kali insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai kita membaca 11 kali salawat yang telah dikurniakan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir, yang kisahnya ada dimuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitab beliau An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada perbuatan yang ketiga. Perbuatan yang ketiga. Yang perbuatan yang ketiga ini juga merupakan salah satu daripada 40 perbuatan yang kalaulah pelaku perbuatan ini melakukannya, orang itu akan ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan memulakan bacaan Al-Khaslatus Salisah Saqyu Bahimatin. Kita akan masuk kepada perbuatan yang ketiga, iaitu perbuatan memberi minum kepada binatang. Memberi minum kepada binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Biisnadina al-muttasil ila syekhina Syekh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qal al-khaslatu thalithatu saqyu bahimatin. Perbuatan yang ketiga yang membawa pelakunya kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah memberi minuman kepada binatang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam بينما رجل يمشي بطريقة اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. رواه الشيخان وهذا لفظ إحدى روايات البخاري وهو لفظ رواية ابن حبان في صحيحه أيضا. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita akan memulakan apa yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dengan merujuk hadis menceritakan kisah seorang lelaki yang telah kehausan, lalu lelaki ini telah pun mengambil air, mencedok air daripada telaga,
Lalu akhirnya selepas itu beliau telah melihat ada seekor anjing yang kehausan yang kehausan seperti mana lelaki itu kehausan Kita akan tengok sekali lagi hadisnya. Kita baca sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqatin, tatkala seorang lelaki telah melalui satu jalan, ishtadda alaihi al-atash, maka dia telah merasai kehausan yang bersangatan Jadi kalau ikut dalam kisah ini, Nabi menceritakan tentang apa yang pernah berlaku kepada umat satu ketika dahulu Ada satu orang lelaki, Rasulullah cerita kepada para sahabat dan akhirnya cerita ni sampai kepada kita. Ada seorang lelaki lalu satu jalan. Akhirnya sewaktu dia sedang lalu di jalan tersebut, mungkin padang pasir, mungkin perkampungan, wallahu taala alam. Yang penting Nabi kata ishtadda alaihi al-atash. Lalu akhirnya dia sudah merasai dahaga yang bersangatan. Fanazala fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib. Lalu dalam keadaan dia sedang haus itu, dia telah mendapati ada telaga. Dia telah menjumpai satu telaga. Lalu dia telah turun ke dalam telaga tersebut dan dia telah minum air yang ada dalam telaga tersebut. Maknanya dia jumpa satu telaga dan dia boleh turun ke telaga tu. Akhirnya dia pun turun dan dia minum sebab mungkin telaga tu tak ada pencedok, tak ada timba. Telaga semata-mata telaga dan air yang berada di dalam. Lalu akhirnya lelaki ini telah turun dia telah turun ke bahagian bawah telaga dan dia telah minum air tersebut Summa kharaj, kata Nabi, kemudian dia pun keluar daripada telaga tersebut. Fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara min al-'atash. Tiba-tiba sewaktu lelaki itu keluar daripada telaga tersebut, lelaki itu telah melihat seekor anjing lelaki itu telah melihat seekor anjing yang mana anjing itu telah menjelirkan lidah dia. Maksudnya dia keluar-keluarkan lidah dia. Dan anjing kalau dia keluar-keluarkan lidah itu tanda dia sangat dahaga. Dia sedang dahaga. Dia telah mengeluarkan lidah dia. Ya'kulu thara. Dalam keadaan si anjing ini telah makan tanah basah. Dia telah makan tanah basah. Maksudnya dia telah makan tanah. Kebetulan tanah yang kena air. Macam ada air sikit. Tanah tu lembab. Dia jilat tanah tersebut. Kenapa dia jilat tanah yang basah itu? Kerana dia nak rasa ada air. Maknanya si anjing tadi sangat-sangat dahaga. Dia tak mampu nak turun sendiri ke dalam telaga. Lalu akhirnya ada tanah yang agak basah. Anjing itu telah menjilat-jilat tanah tersebut. Menunjukkan betapa anjing itu sangat-sangat dahaga. Fanazal lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah ini kepada para sahabat, faqala ar-rajul, lelaki ini akhirnya telah berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana balagha minni. Sesungguhnya anjing ini telah pun apa yang menimpaku, iaitu dahaga yang bersangatan, juga telah menimpa anjing ini. Maknanya sampai dia jilat tanah yang ada basah-basah sikit, menunjukkan anjing ini sangat-sangat dahaga. Macam saya tadi sangat-sangat dahaga, kata lelaki ini. Fanazal al-bi'ra. Lalu si lelaki tadi pun akhirnya turun sekali lagi ke dalam telaga. Famala'a khuffahu ma'a. Lalu dia telah memenuhkan khuf dia. Khuf ni maknanya khuf adalah kita boleh kata macam kasut yang mana kalau ikut kefahaman dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, khuf ini mestilah menutup seluruh kaki yang wajib dibasuh sewaktu kita berwuduk. Jadi kita boleh bayang lelaki ini dia pakai macam kasut boot begitu. Macam kasut boot yang mana akhirnya dia pun turun ke bawah telaga dan dia telah mencedok air menggunakan kasut dia tadi, menggunakan kasut boot dia tadi. Kemudian summa amsakahu bi fihi hatta raqiya. Lalu akhirnya lelaki ini setelah dia memasukkan air ke dalam kasut boot dia tadi ataupun khuf tadi, dia telah menggigit kasut tersebut. Maknanya sebab dia nak panjat ke atas, dia terpaksa guna tangan. Dalam masa yang sama dia tak ada beg apa semua. Akhirnya dia gigit, nak katanya bersungguh-sungguh. Lelaki ini mahu membantu. Siapa? Membantu manusia? Bukan. Membantu seekor anjing. Seekor anjing
Yang mana dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, begitu juga dalam mazhab-mazhab yang lain, anjing adalah binatang yang bernajis, melainkan mazhab Imam Malik mengatakan anjing tidak najis, tapi tetap kena dibasuh juga kalau ada jilatan, berdasarkan perincian yang ada dalam mazhab Imam Malik. Adapun mazhab kita memahami bahawa anjing merupakan najis mughalladhah, najis yang berat, kerana kalau kena kepada kita, salah satunya basah, kita basah ke, dia basah ke, atau kedua-duanya basah, kalau saling bersentuhan antara kita dengan dia, maknanya bahagian yang bersentuhan itu sudah terkena najis, sudah bernajis, lalu perlu dibasuh dengan 7 kali air bilasan tanah, 7 kali air yang telah dicampur dengan tanah, yang mana 6 air dibasuh dengan yang telah dicampur dengan tanah, dan 1 air mutlak yang tidak dicampur dengan tanah. Maksudnya 6 kali basuhan tanah dan 1 basuhan air mutlak. Nak katanya anjing adalah binatang yang bernajis. Lelaki ni dia tolong siapa? Dia bukan tolong orang, dia tolong seekor anjing. Kebetulan dia menjumpai seekor anjing yang sangat dahaga, lalu dia telah gigit kasut dia yang mengisi air tadi. Dia panjat telaga tersebut supaya dia dapat keluar, lalu akhirnya hatta raqiya, akhirnya dia pun berjaya panjat telaga tadi, panjat keluar. Fasaqal kalba, lalu dia telah memberikan anjing tersebut minuman. Apa yang berlaku selepas tu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fasyakarallahu lah faghafara lah faadkhalahul jannah. Lalu Allah telah berterima kasih kepada lelaki tadi. Apa maksud Allah berterima kasih? Maksudnya Allah telah meredai perbuatan lelaki tadi. Allah suka, Allah reda dengan perbuatan lelaki tadi. Maksudnya Allah tak murka, bahkan Allah reda dengan perbuatan lelaki tersebut yang membantu seekor anjing yang kehausan. Faghafaralah, lalu Allah mengampunkan dosa lelaki tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia tolong seekor anjing minum. Fa'adkhalahul jannah. Lalu Rasulullah menyatakan Allah memasukkan lelaki tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Syaikhan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh 2 orang syekh. Siapa dia? Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa hadha lafzu ihda riwayat Al-Bukhari wa huwa lafzu riwayat Ibn Hibban fi sahihihi aidan. Lafaz yang kita dah dengar tadi itu merupakan salah satu riwayat Imam Al-Bukhari. Maksudnya kalau kita buka dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ada pelbagai lagi gaya bahasa Nabi dalam menceritakan kisah ini. Dan ini adalah salah satu lafaznya, salah satu riwayatnya. Dan hadis yang telah kita dengar tadi juga ada diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitab Sahih beliau, itu Sahih Al-Imam Ibn Hibban. Baik, maknanya kisah ini adalah merupakan kisah yang menceritakan seorang lelaki yang kehausan, lalu akhirnya dia telah memberi minum seekor anjing. Dia telah memberi minum seekor anjing yang juga kehausan, lalu dia buat perbuatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membalas jasa baik lelaki tadi dengan memasukkan lelaki tersebut ke dalam syurga, meredai perbuatan lelaki tersebut, dan Allah telah mengampunkan dosa-dosa lelaki tersebut. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada sini tahulah kita, memberi minum binatang itu adalah merupakan satu amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana, apa pula yang akan Allah Ta'ala berikan kalau kita memberi makanan dan juga minuman kepada manusia? Semestinya lah, lagi-lagilah. Bayangkan, binatang senajis anjing pun, walaupun dia adalah binatang yang bernajis, bukan maksud dia kita kena buat zalim dengan dia. Maknanya sampai binatang yang bernajis sekalipun seperti anjing, walaupun dia adalah najis, namun dia tetap makhluk Allah. Kalau dia dahaga, seseorang yang memberikan minuman kepada si binatang tadi dengan niat kerana Allah, orang itu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok satu lagi hadis yang telah didatangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim juga menceritakan kisah bagaimana ada kisah seorang wanita. Tadi seorang lelaki. Nabi juga menceritakan dalam kisah yang lain, ada pula seorang wanita yang juga telah memberikan minuman kepada anjing, yang mana kisah ini berlaku satu ketika dahulu, bukan pada zaman Nabi. Nabi menceritakan apa yang pernah berlaku
pada umat sebelum kedatangan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tahulah kita bahawa Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui perkara ghaib. Nabi tahu perkara-perkara ghaib. Kenapa Nabi tahu perkara ghaib? Semestinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengar ada orang kata, Nabi tak tahu perkara ghaib. Ucapan ini betul. Dengan maksud, Nabi kalau semata-mata baginda, Nabi tak akan tahu perkara ghaib. Kalau kita dengar pula ada orang kata Rasulullah tahu perkara-perkara ghaib. Ucapan ini juga betul. Kerana Nabi tahu perkara ghaib kerana Allah yang memberitahu kepada Nabi perkara bagian-bagian. Maknanya kalaulah tidak Allah Ta'ala yang bagi itu kepada Nabi, nescaya Nabi juga tidak mengetahui perkara yang telah berlaku dan juga yang bakal berlaku. Kita sendiri pun tak tahu perkara ghaib. Namun dengan sebab Nabi bagi tahu kepada kita, akhirnya kita juga tahu juga beberapa perkara ghaib. Contoh, kita tahu bila berlaku hari Jumaat, bila berlaku hari kiamat. Kan perkara ghaib tu. Saya tahu bila hari kiamat. Bila? Pada hari Jumaat. Bila lagi? Sewaktu tak ada orang Islam langsung. Maknanya ketika dah tak ada langsung atas muka bumi ni orang Islam, yang ada hanya orang yang tidak beriman kepada Allah, maka itu adalah merupakan tanda kedatangan hari kiamat. Maksudnya tak lama lagi, mungkin selepas tu akan berlakulah kiamat. Tapi selagi kita, tuan-tuan, saya ada atas muka bumi ni, dan juga orang Islam masih ada atas dunia ni, tak akan berlaku hari kiamat. Sebab apa? Sebab saya tahu perkara ghaib. Kamu tahu perkara ghaib? Bukan saya yang tahu semata-mata, tapi kerana Nabi memberitahu kepada saya, tahulah saya perkara tersebut. Jadi kadang-kadang bila kita dengar ucapan seseorang, jangan cepat untuk kita menyalahkan, jangan cepat untuk kita membidas. Sebaliknya kita cuba fahami kalam tersebut. Sama ada kalam itu kalam orang yang kita suka ataupun kalam orang yang tak sebulu dengan kita. Kita kena bersifat dengan sifat berhati-hati kerana kita diminta untuk mengambil ilmu, mengambil pengetahuan hatta daripada siapa saja. Okey. Wa fi sahihaini aydan. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim juga diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bainama kalbun yutifu bi rakiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghafara laha bihi ay fadakhalatil jannah li'anna al-ha'il baina asy-syakhsi wa baina dukhulil jannah dhunubuhu fa idza ghufirat dakhalal jannah. Baik, hadis kedua ini pula kata Sayyiduna Syekh Abdullah Al-Humari di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Al-Imam Muslim diriwayatkan, para ulama telah meriwayatkan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda telah bersabda, bainama kalbun yutifu birakiyatin, maafkan saya, sewaktu ada seekor anjing yang berpusing-pusing, yang berputar-putar di sekeliling satu telaga. Ada seekor anjing, Nabi kata satu ketika dahulu ada seekor anjing ni dia berpusing-pusing di satu telaga. Maknanya dia nak minum air tak boleh sebab air jauh ke bawah. Dia nak terjun, kolu dia, orang Perak kata kolu, boleh mati dia, lemas. Dia pula dahaga sangat nak air. Jadi dia pusing-pusing apa namanya telaga tu. Qad kada yaqtuluhu al-'atash. Hampir-hampir kata Nabi alaihi salatu wasalam, hampir-hampir si anjing tadi mati disebabkan sangat dahaga. Maknanya dah tinggal nyawa-nyawa anjing. Maknanya dah tinggal nyawa-nyawa akhir. Dia dah tak daya dah. Dia nak minum sangat air sebab terlalu dahaga. Hampir-hampir dia akan mati kalau dia tak dapat minum air tersebut. Maknanya kalau dia tak dapat juga minum air, dalam beberapa tempoh tak lama lepas tu dia boleh mati. Jadi dalam keadaan dia masih hidup berputar-putar di sekeliling telaga tersebut nak minum air, idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Di saat si anjing tu sedang berputar-putar itu, tiba-tiba ada seorang pelacur, Allahu Akbar, ada seorang wanita pelacur daripada pelacur-pelacur Bani Israel. Maknanya kisah ni berlaku sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi menceritakan apa yang pernah berlaku kepada umat yang beriman dengan Nabi Allah Musa, yang beriman dengan Nabi Allah Daud, satu ketika dahulu beriman dengan Nabi Allah Yaqub, yang mana ada seorang pelacur, wanita yang menggadaikan maruahnya, dia ni pula beragama Islam, semestinya beragama Islam sebab kalau dia tak beragama Islam, tidak akan dia boleh masuk ke dalam syurga. Maksudnya dia merupakan orang Islam daripada kalangan umat yang terdahulu, beriman dengan para nabi, beriman dengan Allah Taala. Cumanya dia telah melakukan satu perbuatan yang sangat terkutuk, perbuatan yang besar dosanya isi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menjual maruahnya dengan melacurkan dirinya. Jadi sewaktu si anjing tadi sedang berpusing-pusing tu, dahaga sangat, maka si pelacur tadi, dia telah melihat anjing tadi. Apa yang dilakukan oleh pelacur tadi? Fanaza'at muqaha. Lalu si pelacur tadi pun membuka, dia telah mencabut kasut boot dia. Dia pakai kasut juga, dia pun cabut kasut dia. Fastaqat lahu bihi. Akhirnya si pelacur tadi telah mencedok air untuk si anjing tadi. Maksudnya kita boleh bayang tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, pelacur ni dia jahat dengan Allah Ta'ala. Dia buat dosa tu. Dia buat dosa, dia buat jahat dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, dalam hati dia ada ar-rahmah. Dalam hati dia ada belas kasihan hatta kepada binatang. Lalu akhirnya dia tak sampai hati nak biarkan si anjing tadi kehausan berpusing-pusing di telaga tersebut. Akhirnya si pelacur tadi, kita boleh bayangkan dia sebagai seorang perempuan, dia cabut dia punya kasut, dia turun ke dalam telaga. Sebab nak katanya telaga tu bukanlah air dia dekat, air dia jauh ke bawah. Buktinya anjing tadi pun tak dapat nak minum air tersebut. Jadi boleh bayang seorang perempuan, dia turun. Namanya kalau tadi tu lelaki ni boleh tahanlah gagah dia tak? Banding dengan kederat orang perempuan, beza orang lelaki lebih kuat banding dengan orang perempuan dari segi kekuatan tubuh badan. Si perempuan ni pula, walaupun dia orang yang jahat dengan Allah Ta'ala, tiap-tiap hari melakukan maksiat kepada Allah dengan melacurkan dirinya, namun si pelacur tadi, dia telah turun ke dalam telaga, dia telah mencedok air dan dia naik semula, dan dia telah memberikan anjing yang sangat kehausan tersebut air tersebut. Dia telah bagi air tersebut kepada si anjing. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, faghafara laha bihi. Lalu Allah telah mengampunkan dosa si pelacur tadi. Bihi, dengan sebab si pelacur tadi telah memberi minum kepada si anjing tadi. Maksudnya kalau ikut zahir hadis ini, satu-satunya sebab Allah mengampunkan dosa dia adalah kerana dia bagi minum kepada si anjing tadi. Dalam keadaan tak pula Nabi sebut bahawa pelacur perlu akhirnya bertaubat, mohon keampunan Allah, tinggalkan dunia pelacuran. Nabi tak sebut. Mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Namun yang jelas Nabi kata faghafara laha bihi. Allah telah memberikan pengampunan kepada wanita pelacur tadi. Bihi ay bisababi saqiha al-kalba, dengan sebab si anjing tadi diberi minum oleh si pelacur tadi. Itulah sebab mengapa wanita tadi telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ay fadakhalatil jannah. Maksud Allah telah mengampunkan dosa si pelacur tadi. Apa maksud dia? Maksudnya Allah telah memasukkan wanita tadi ke dalam syurga. Wanita itu akhirnya masuk ke dalam syurga Allah selepas dia meninggal dunia. Disebabkan apa? Disebabkan dia pernah memberi minum seekor anjing kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, li'anna al-ha'ila baina syakhsi wa baina dukhulil jannati dhunubuhu. Kerana penghalang yang menghalang seseorang daripada masuk ke syurga Allah adalah dosa. Dosa-dosa seseorang itu, itulah yang menghalang dia daripada dapat masuk ke syurga Allah. Maknanya, yang menyekat seseorang daripada dapat masuk ke dalam syurga Allah adalah dosanya. فَإِذَا غُفِرَتْ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Apabila dosa-dosa itu sudah diampunkan, apalagi natijahnya, sudah tidak ada lagi penghalang di antara dia dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا سَمِعْتَ فِي حَدِيث غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَوْ غُفِرَ لَهُ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ تُسَاوِي عِبَارَةَ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Kata Syekh Abdullah Al-Humari, apabila kamu mendengar di dalam hadis Rasulullah, غَفَرَ اللَّهُ لَهُ,
Allah telah mengampunkan untuk lelaki tersebut, untuk orang tersebut. Au ghufiralah, dia lelaki itu ataupun orang itu telah diampunkan dosanya. Fa'lam, maka ketahuilah, kata Syekh Abdullah Al-Qumari, sesungguhnya petikan Allah telah mengampunkan dosa seseorang, itu maksud dia apa? Maksud dia petikan ini sama dengan petikan yang berbunyi dakhalal jannah, orang itu telah masuk ke dalam syurga. Maknanya Syekh Abdullah nak beritahu, bila kita baca saja hadis, bila kita jumpa je kalimah Allah mengampunkan dosa si fulan, Allah telah memberi keampunan, maksud dia apa? Allah telah memasukkan orang tadi ke dalam syurga. Sebab apa? Macam kata Syekh Abdullah Al-Umari tadi, penghalang yang menghalang seseorang daripada masuk ke dalam syurga Allah adalah dosa. Apabila dosa itu sudah dibuang, maka orang itu akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada dua hadis ini jelas-jelas Nabi SAW telah menyatakan kepada kita bahawa memberi minuman kepada seekor anjing itu akan membawa seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hatta kalau yang melakukan itu seorang pelacur sekalipun, Allah akan mengampunkan dosanya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cumanya perlu diingat, bila kita baca hadis yang cerita ada orang jahat buat satu perbuatan baik, Allah ampunkan dosa dia. Maksud dia apa? Maksud dia hadis ini nak ajak kita supaya jatuh hati dengan Allah, supaya melihat betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Bukan maksud dia Allah ataupun Nabi SAW nak galakkan kita melakukan maksiat. Maknanya bukan Nabi nak beritahu, wahai perempuan sekalian, tak apalah kalau jadi pelacur sekalipun, yang penting bagi minum anjing. Bukan itu maksud dia. Nabi cerita hadis-hadis seperti ini nak menunjukkan walaupun orang itu dosanya besar sekalipun kepada Allah, tapi kalau Allah sudah mengampunkan dosa orang tersebut, maka orang itu akan masuk ke dalam syurga Allah walau apa perbuatan dia sekalipun. Dalam masa yang sama, hadis seperti ini juga mengajar kepada kita jangan sama sekali kita memandang lekeh, memandang buruk kepada mana-mana orang Islam walau pada zahirnya dia jahat sekalipun. Kita tengok dia jahat, jangan tak tentu tuan-tuan. Kalau kita tengok dia jahat depan kita, tak tahu dia pernah ke melakukan perbuatan yang perbuatan itu sangat bernilai di sisi Allah sampai Allah ampunkan dosa dia. Yang tu kita tak tahu. Yang kita tahu, kita banyak dosa. Yang tu kita tahu, kita banyak dosa, banyak buat silap dengan Allah Ta'ala. Yang tu yang perlu kita takut. Bukan kita pandang orang, garanti ahli neraka orang ni. Dosa jahat, gini. Bukan itu yang perlu kita takut. Yang perlu kita takut, dosa saya banyak, Tuhan ampun ke tidak? Orang tu pula, dia banyak dosa. Pada mata kita, tak tahu Allah ampun atau tidak dosa-dosa dia. Tengok kisah macam ni. Seorang pelacur, maknanya kalau ikut zahir hadis ini, Allah ampunkan dia bukan dengan sebab dia bertaubat. Allah ampunkan dia sebab dia bagi minum kepada seekor anjing. Kalau ikut zahir hadis lah. Maknanya tak tentu juga ada orang jahat pada mata kita, tapi akhirnya Allah melorongkan dia kepada taubat. Allah melorongkan kepada dia untuk melakukan satu amalan yang menyebabkan amalan itu menghapuskan semua dosa-dosanya. Tak tentu tuan-tuan. Maka dengan sebab itu, hadis seperti ini, yang pertama ajar kita supaya nampak, ya Allah, betapa Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Betapa dahsyatnya kasih sayang Allah kepada para hamba. Dan yang kedua, supaya kita jangan sama sekali memandang, orang Islam ni teruk, orang ni, orang. Jangan. Sebab kita tak tahu. Entah-entah, walaupun nampak secara zahirnya jahat, rupa-rupanya dia ada buat amalan yang menghapuskan dosa-dosanya sama sekali. Lalu akhirnya dia rupa-rupanya ke syurga, kita pula tak pasti. Kita yang maki dia, kita tak pasti. Jadi dengan sebab itu, hadis ini sangat perlu diambil perhatian. Kerana takut-takut nanti ada orang salah faham. Tak apa tuan-tuan. Mohlah kita buat benda-benda mengarut. Kita, yang penting bagi minum anjing. Tiap-tiap hari wirid kita bagi minum anjing. Lepas tu kita buatlah pendosa besar sekalipun. Pelacur pun Tuhan ampun. Takkan saya Tuhan tak ampun. Jangan difaham gitu. Sebab takut-takut kita meremehkan perbuatan itu menyebabkan Allah tidak ampunkan pula dosa kita. Waliyazubillah min zalik. Jadi, hendaklah hadis seperti ini menyebabkan kita jatuh hati kepada Allah dan memandang betapa besarnya pengorbanan, betapa besarnya pengampunan Allah kepada para hamba, dan jangan sama sekali hadis ini difahami untuk menggalakkan pula kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, wa baqiyatul hadis 'inda syaikhain. Baki hadis ni, maknanya lanjutan daripada hadis ini. Hadis yang mana satu ni? Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, tahulah kita maksud Syekh Abdullah Al-Ghumari adalah hadis yang pertama. Sebab beliau telah datangkan dua hadis. Hadis kisah orang lelaki tadi dengan hadis seorang pelacur. Jadi yang dimaksudkan dengan Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa baqiyatul hadis ay wa baqiyatu hadisi rajulin saqal kalba. Baki ataupun lanjutan daripada hadis yang menceritakan kisah lelaki yang telah turun ke dalam perigi untuk memberi minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Apa lanjutan hadis ni? Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra. Qal fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Al-kabidu ar-ratbatu kinayatun an hayati sahibiha lianna al-mayyit kabidahu yabisatun. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, lanjutan daripada hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Al-Imam Muslim, para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kami akan dapat pahala kerana bagi minuman kepada binatang? Para sahabat tercengang, tolong binatang pun dapat pahala ke? Nak katanya, betapa kedatangan Nabi SAW telah mengubah pemikiran para sahabat. Kalau sebelum ini, para sahabat sebelum Islam mereka adalah manusia, adalah kumpulan yang ada di kalangan mereka yang melakukan kezaliman kepada manusia. Apatah lagi kepada binatang. Dengan orang pun buat zalim, apatah lagi dengan binatang. Lalu tiba-tiba Nabi SAW datang membawa rahmat, membawa kasih sayang, bukan semata-mata kepada manusia. Lebarnya kasih sayang dibawa oleh Nabi sampai meliputi alam keseluruhannya. Hatta meliputi kepada orang yang menentang Nabi dan berperang dengan Nabi sekalipun. Nabi pernah menyatakan kan, bahawa فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الزِّبْحَةَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Bila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya jangan sama sekali kamu menzalimi. Walau kamu terpaksa melakukan hukuman bunuh. Contoh dalam perang. Kita tak nak berperang. Tapi dah orang bukan Islam datang dengan senjatanya. Kita terpaksa untuk pertahankan diri. Dalam masa kita terpaksa pertahankan diri itu pun. Kalaulah kita berjaya menjatuhkan seorang musyrik dalam peperangan. Di antara perang ni kena faham bukan boleh kita sendiri yang main perang-perang kat orang. Tak boleh. Mesti kerajaan yang mengumumkan bahawa berlaku kita akan berperang dengan negara sekian-sekian. Kerana kalau tidak, orang ni dia rasa orang ni buat zalim dengan dia pula pergi dengan senjata ni dan membunuh orang. Tak boleh, haram hukumnya. Hatta kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kalau contoh orang Islam di negara bukan Islam, katakan, kalaulah orang Islam yang di negara bukan Islam tiba-tiba mendengar orang bukan Islam di sana mencaci Nabi SAW sekalipun, tak boleh dia angkat senjata dan pergi bunuh orang bukan Islam tersebut. Sebab mengambil tindakan membunuh seseorang itu hanyalah apabila sudah diputuskan oleh mahkamah dan undang-undang. Maknanya perlu diputuskan oleh pihak yang yang mempunyai kuasa, kerajaan. Tak boleh individu sendiri yang melakukan tindakan. Maknanya kalau dalam peperangan, tak boleh kita sendiri yang boleh mandai-mandai pula. Dia ni telah buat jahat. Si Acong ni dah buat jahat dengan kita. Dia telah melakukan kezaliman. Kita kena berperang dengan dia. Tak boleh. Perlu kerajaan yang mengambil hukuman. Contoh, negara antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Kalaulah kerajaan memandang bahawa negara bukan Islam itu telah memberi ancaman, telah memberikan satu kemudaratan kepada orang Islam dan mereka perlu diperangi, maka ketika itu barulah boleh berlaku peperangan di antara satu negara Islam dengan satu negara yang bukan Islam. Adapun pada asasnya, hendaklah hubungan di antara manusia itu dibina di atas dasar kasih sayang. Hatta kalau terpaksa perang sekalipun, perang dengan penuh kasih sayang. Sebab tu kalau kita tengok dalam lipatan sejarah umat Islam, orang bukan Islam sampai ke hari ini, mereka mengkagumi Sayyiduna Salahuddin Al-Ayyubi yang telah memerangi golongan Kristian, tetapi mempunyai perwatakan yang sangat lembut kepada tawanan perang.
mereka terlupa, orang bukan Islam terlupa bahawa sebenarnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bersikap demikian bukan kerana beliau bersikap sedemikian atas dasar diri beliau sendiri, tapi ianya dilakukan di atas dasar menjunjung tinggi arahan Allah dan arahan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat yang satu ketika dahulu mereka terbiasa dengan kekasaran, dengan kezaliman, apabila Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan kepada mereka kisah seorang lelaki yang telah memberi minuman seekor anjing, lalu Allah telah memasukkan lelaki tadi ke dalam syurga. Terkejut para sahabat. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah kami akan diberikan pahala hanya dengan sebab buat baik dengan binatang?" Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Di dalam setiap kabid, hati, di dalam setiap hati yang basah itu ada pahala. Nabi kata di dalam setiap hati yang basah itu ada pahala. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, al-kabidur ratbah kinayatun an hayati sahibiha. Hati yang basah, maksudnya yang bukan kering, bukan hati kering, hati yang basah. Itu adalah sebagai orang kata kiasan tentang kiasan bahawa pemilik hati itu masih bernyawa. Sebab kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kalau dia dah mati, hati dia dah tak basah dah. Bahkan hati dia akan kering. Maksudnya kalau lah satu orang tu dah mati ataupun binatang mati, kalau kita belah dia, kita akan tengok dia punya hati dia tu dah kering. Kerana dia sudah tidak lagi ada darah yang mengalir. Tapi kalau dia masih hidup, jantungnya masih berdegup, hatinya masih berfungsi, maka hatinya akan basah. Jadi Nabi nak menyatakan bahawa setiap kebaikan yang dilakukan kepada binatang yang masih hidup, bahkan kepada manusia yang masih hidup juga, sebenarnya di dalam setiap tindakan baik tersebut akan mengundang, akan membawa kepada pahala. Jadi ini adalah perkara yang ketiga yang ingin dinyatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang ingin memberitahu kepada kita, memberi minuman, memberi makanan kepada binatang, itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang mengundang pahala dan mengundang kepada kemasukan pelakunya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma hadis yang kita dengar tadi pasal anjing. Adakah hanya anjing atau juga kepada semua binatang? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wal hadis yufidu husul thawabil mazkur liman saqa hirratan au syatan au farasan au ayya hayawanin a'jam. Hadis yang telah kita bicarakan tadi, ia memberikan kepada kita satu kefahaman, satu faedah bahawa pahala yang telah disebutkan sebentar tadi, iaitu pahala orang yang melakukan perbuatan ini, dia akan masuk syurga, dia akan diampunkan dosanya oleh Allah. Pahala ini akan diberikan kepada sesiapa sahaja yang telah memberikan minuman kepada kucing, atau kepada kambing, atau kepada kuda, atau kepada apa saja binatang, binatang yang bisu. Sebab memang binatang bisu dia tak boleh bercakap dengan kita, walaupun dia berbunyi, tapi dia seperti orang bisu. Lalu disebut hayawan a'jam. Hayawan yang a'jam, maksudnya akhras, binatang yang tidak boleh berkata-kata. Jadi memanglah semua binatang tidak boleh berkata-kata. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari nak beritahu, apa saja perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang kepada apa saja binatang, maka dia akan mendapat pahala yang telah disebutkan dalam hadis, supaya kita jangan salah faham. Jangan kita ingat, oh iya hanya kalau kita bagi minuman kepada anjing. Sebab Nabi cerita pasal anjing. Tapi kalau bagi minuman kepada burung ke, kepada kucing ke, kita tak dapat. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari nak bagi tahu kepada kita, jangan salah faham seperti itu. Kerana hadis tadi, walaupun nak ceritanya hanya berkait dengan anjing, namun sebenarnya ianya meliputi kepada semua saja binatang yang masih hidup. Okey. Semua tanpa kecuali. Bagi minum cicak pun dapat pahala. Bagi minum ular pun dapat pahala. Lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan, wa yustathna min zalika ma sarraha asy-syari'u biqatlihi. Dikecualikan daripada perkara tersebut. Maknanya pahala memberikan minuman kepada binatang dikecualikan
daripada binatang-binatang yang syariat sendiri, Allah sendiri, Nabi sendiri meminta supaya kita membunuh binatang tersebut. Jadi binatang-binatang yang syariat meminta kita agar membunuhnya, binatang itu kalau kita bagi minum kepada dia, kita tak dapat pahala. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari nak ajar kepada kita. Kalau kita baca hadis, kadang-kadang kita hanya faham selapis. Namun para fuqaha, para ulama, apabila mereka membaca satu hadis, mereka bukan baca semata-mata hadis itu sendiri, tapi mereka juga dipandu dengan kaedah-kaedah yang lain. Jadi di sini Syekh Abdullah nak ajar kepada kita. Tengok, Nabi suruh kita bagi minuman kepada binatang. Nabi tak kata pun melainkan anjing, melainkan binatang ni, melainkan binatang jangan bagi minum. Nabi tak kata begitu. Jadi mungkin secara asasnya kita akan faham semua binatang yang diberi minuman oleh kita, kita akan dapat pahala. Namun Syekh Abdullah Ghumari kata, kena ingat ada binatang yang Allah dan juga Nabi sendiri meminta supaya kita membunuhnya. Maknanya, bagi binatang tersebut, kalau kita nak dapat pahala, bukan bagi minum supaya dia hidup. Bahkan kita hanya akan dapat pahala kalau kita membunuhnya. Sebab dituntut supaya binatang itu dimatikan, bukan dibagi minum supaya terus hidup. Jadi di sini Syekh Abdullah Ghumari mengajar kepada kita, penting untuk kita bila dengar hadis, kita kena lihat apa kata para ulama terhadap hadis tersebut. Kerana kita sendiri bila baca, kadang-kadang kita hanya faham selapis macam saya sebut tadi. Namun, para ulama ketika membaca hadis, mereka akan meneliti segala hadis-hadis dan juga kaedah-kaedah Islam yang lain. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ الشَّارِعُ بِقَتْلِهِ كَالْخِنْزِيرِ وَالْفَأْرِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْوَزَغِ فهذه الحيوانات ومثلها في الإذاية لا ثواب في سقيها أو إطعامها بل الثواب في قتلها لضررها ونجاستها وقد ثبت الحث عن قتل الوزغ لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari kata, dikecualikan daripada kita dituntut bagi minuman kepada binatang tadi, ada beberapa binatang tak dituntut kita memberi minum kepadanya. Sebab syariat Allah Ta'ala, Nabi SAW telah meminta supaya kita membunuh binatang-binatang tersebut. Apa binatang itu? Kal khinzir, seperti babi. Seperti contohnya babi. Apa lagi? Wal fa'r, tikus. Apa lagi? Anjing yang menggigit, anjing gila. Yang dia ni kerja nak gigit orang. Anjing ni bahaya. Wal ghurab, gagak. Wal hida'ah, burung helang. Wal hayyah, ular. Wal aqrab, kalajengking. Wal wazagh, cicak. Yang ni orang Melayu masyhur. Bunuh cicak dapat pahala. Memang sebab Nabi SAW meminta kita untuk membunuh cicak. Jadi bab bunuh cicak ni orang Melayu memang amalkan sungguh. Fahadhil hayawanatu wa mithluha fil idhayah, binatang-binatang yang telah disebutkan tadi, begitu juga binatang-binatang yang lain yang mempunyai unsur mengganggu manusia. Dia memberikan kemudaratan kepada manusia. La thawaba fi saqiha au it'amiha. Maka binatang-binatang ini tak ada pahala kalau kita bagi minum dia, dan tak ada pahala kalau kita bagi makanan kepada dia. Bali thawabu fi qatliha, melainkan bahkan pahala sebenarnya adalah kita akan terima kalau kita membunuh binatang-binatang tersebut. Li dharariha wa najasatiha. Kerana binatang-binatang ini memberikan kemudaratan dan binatang itu ada yang bernajis, iaitu anjing. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, telah sabit di dalam hadis Nabi SAW, telah ada dalam ucapan Nabi menggalakkan supaya kita membunuh cicak, kerana cicak adalah binatang yang telah meniup api untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di para hadirin dirahmati Allah, tahulah kita binatang-binatang yang telah disebutkan tadi tidak disunatkan kita bagi minum kepada dia. Sebaliknya kita diminta pula untuk membunuhnya. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bunuh binatang ni bukan maksudnya kita pergi masuk hutan, kita pergi mencari dia. Bukan. Maknanya kalau binatang itu datang kepada kita, maka disunatkan kita membunuh dia.
Adapun kita dah dengar hadis ni, oh jom kita ke hutan. Kerja ni apa? Nak bunuh ular yang ada dalam hutan. Kenapa nak dibunuh ular dalam hutan? Dia ganggu kita ke? Dia tak ganggu kita. Babi dalam hutan, babi hutan. Kita nak pergi cari babi hutan sebab nak bunuh, sebab nak dapat pahala. Kenapa? Kenapa kita ganggu dia? Dah dia berada di habitat dia, biarkanlah. Yang Nabi sebut ni kalau dia datang ganggu kita. Contoh kita ada bela pokok-pokok, tiba-tiba habis disondol di babi. Maka ketika itu binatang-binatang ini boleh untuk dibunuh. Bahkan sunat untuk dibunuh. Sebab kalau kita tak bunuh dia, binatang itu akan merosakkan tanaman. Binatang itu akan mengganggu tanaman-tanaman orang lain. Maka dengan membunuh binatang tadi, kita telah menyelamatkan harta kita dan juga harta orang lain. Sebab apa? Sebab bukan kita yang nak bunuh dia pada asalnya. Dia yang telah mengganggu dan merosakkan tanaman. Maka ianya sangat-sangat patut untuk dibunuh. Jadi dengan sebab itu, babi. Babi, kalau babi masuk dalam kandang, kalau babi datang masuk dalam taman kita, ganggu orang, dia taklah dibunuh. Atau sekarang ni kalau kita tak berani, kita minta bomba. Bomba akan tangkap, kemudian terpulang kat bomba lah. Kalau bomba rasa binatang ni sebenarnya sukar untuk ditemui, menyebabkan spesies binatang boleh mati, maka itu ada masalah yang lain. Maka boleh dibeli dalam zoo. Itu atas dasar tujuan untuk supaya binatang itu tidak pupus. Itu atas tujuan yang lain. Untuk supaya kita dapat belajar tentang binatang ni dan kita boleh tahu tentang binatang ni pada masa akan datang. Dia terpulanglah pada pihak bomba. Tapi kalau contoh, dia datang ke tempat kita dan kita rasa benda ni terancam, kita boleh bunuh, tak ada masalah. Melainkan kalau binatang itu sudah digariskan oleh kerajaan, tidak boleh dibunuh kerana dia merupakan binatang yang terpelihara. Maka ketika itu, kita wajib dengar apa yang telah disebut oleh pihak kerajaan. Okey, macam tikus. Tikus jelas-jelas dia memberikan kerosakan kepada kita. Begitu juga anjing yang menggigit. Kalau anjing tu dia tak ganggu orang, tak payahlah kita nak pergi bunuh dia. Tapi kalau dia ni kerja dia, orang lalu gigit, maka bahaya. Sebab anjing ni kadang-kadang dia ada virus. Dia gigit kita boleh menyebabkan penyakit tersebar. Begitu juga dengan gagak. Gagak adalah binatang yang boleh membawa penyakit. Jadi kalau gagak tu berada di kawasan perumahan kita, maka kita boleh untuk membunuhnya. Begitu juga dengan hidaah. Burung helang. Burung helang satu ketika dahulu, kalau di kampung-kampung, sekarang ni mungkin dah jarang kita dengar. Burung helang dia akan curi ayam. Dia akan makan habis binatang kita. Maka ia juga mengganggu. Tapi tidaklah menjadi satu perkara yang sepatutnya kalau kita pergi masuk hutan, nampak burung helang pergi bunuh saja. Itu tak sepatutnya sebab dia tak mengganggu kita. Akrab, contoh macam kalajengking. Kalajengking juga berbahaya. Namun kalau dia tak ganggu kita, dia bukan masuk dalam kawasan rumah kita, mengapa kita nak bunuh dia? Kita pergi dalam hutan sengaja nak cari kalajengking untuk membunuhnya, maka itu tidak dituntut oleh syarak. Wal wazar, apa cakap Melayu? Wazar, lipas apa? Allah terlupa pula bahasa Melayu. Al wazar, cicak. Cicak juga adalah dituntut supaya kita membunuhnya. Sebab kalau kita tanya pada doktor-doktor perubatan, mereka akan memberitahu cicak juga sebenarnya berbahaya dari sudut kesihatan. Maka kalau kita tengok dalam masa yang sama, ini juga menunjukkan betapa Nabi SAW mengetahui perkara-perkara ghaib dengan makluman daripada Allah SWT. Kenapa binatang-binatang ini disebut? Kalau yang jelas-jelas bagi kerosakan, ia jelas. Tapi kalau macam contoh al-wazaq, cicak. Cicak kita tengok kalau kita tak belajar perubatan, kita ingat dia tak bawa bahaya. Tapi Nabi kata cicak naklah dibunuh. Rupa-rupanya kerana cicak ada penyakit. Maknanya kita tahu, subhanallah. Nabi bila menyatakan satu arahan, walaupun nampak sampai bunuh ni, katanya Nabi rahmat untuk alam, tapi kenapa kena bunuh? Rupanya bila Nabi suruh kita membunuh binatang-binatang tertentu, maka sebenarnya Nabi nak beritahu binatang-binatang ini memberi kemudaratan kepada kita. Dan kaedah yang telah disebut oleh syarak, la darar wa la dirar, tidak boleh ada kemudaratan dan tak boleh pula kita memudaratkan orang lain. Maka apabila sudah ada kemudaratan membahayakan manusia, maka hendaklah kita mengelakkan kemudaratan tersebut. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Umari, bagi binatang-binatang ini tidak ada pahala kalau kita bagi minum kepada binatang-binatang ini, dan juga tak akan ada pahala kalau kita bagi makan kepada binatang-binatang tersebut. Bahkan pahala akan kita dapat kalau kita membunuhnya, kerana binatang-binatang ini jelas berbahaya
dan juga dalam masa yang sama ada di kalangan binatang-binatang ini yang bernajis, iaitu babi. Sebab binatang-binatang lain, contoh macam ular, apa semua ni, dia tidak bernajis. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab lain saya tak tahu. Tapi yang bernajis jelas-jelasnya adalah anjing. Namun bukan dengan sebab bernajis itu semata-mata. Sebab kalau semata-mata sebabnya adalah kerana dia bernajis hendaklah dibunuh, maka anjing pun sepatutnya hendaklah dibunuh. Namun anjing yang tidak menggigit tidak pula diminta oleh syarak untuk kita membunuhnya. Maka tahulah kita sebenarnya sebab yang paling utama kenapa binatang ini dibunuh adalah kerana dia memberikan kemudaratan kepada kita. Dalam masa yang sama, kalau babi dahlah memudaratkan, bernajis pula. Jadi dia sekadar sokongan tambahan yang ingin didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan satu lagi perkara yang berkait dengan perkara ghaib yang kita tak tahu, iaitu Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan telah sabit dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam supaya kita membunuh cicak kerana cicak adalah binatang yang telah membantu untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maknanya Nabi alaihi salatu wasalam memberitahu antara hikmah mengapa cicak dibunuh. Cicak selain daripada dia memudaratkan, dia juga kalau ikut cerita yang telah disebut oleh Nabi, dia telah pun berusaha untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maknanya cicak ni dia taklah berdosa sebab dia bukannya orang, dia bukannya jin. Yang hanya berdosa ni adalah kalau dia manusia ataupun jin. Maknanya dia tidak berdosa. Maknanya perbuatan dia tidaklah membawa kepada dia masuk neraka atau masuk syurga. Tapi dalam masa yang sama, cicak ni takdirnya dia tiba-tiba tolong pula orang bukan Islam pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS untuk membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Dia antara yang meniup juga. Dia tiup tak ada benda pun. Cicak tiup. Bukannya naga yang tiup angin tu. Tiupnya api untuk terbakar. Cicak je pun. Dia tiup takat dia. Takat dia mampu. Tak akan menyala pun api sebenarnya dengan sebab tiupan dia. Tetapi dia berusaha. Dia ada juga memberikan bantuan kepada bukan Islam ketika itu untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi pun menceritakan cicak ni selain daripada dia mudarat apa semua, dia juga telah menolong untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka inilah di antara hikmah mengapa cicak dibunuh. Mungkin orang timbulkan soalan. Yang tiup tu seekor je. Cicak yang salah tu seekor je. Kenapa sampai habis semua keturunannya Nabi SAW suruh bunuh? Di mana konsep maknanya setiap seseorang hanya bertanggungjawabkan di atas kesilapan dia. Kenapa moyang cicak dulu yang bersalah, cicit-cicit dia hari ni pula yang hendaklah dibunuh? Mungkin orang timbulkan soalan sebut. Jadi, bila kita baca kisah ini, sebenarnya ia tidak menunjukkan bahawa cicak itu dibunuh kerana sebab itu sebenarnya. Walaupun Nabi menyebut kerana cicak ini meniup, sebenarnya Nabi ingin memberitahu antara hikmahnya cicak ni pada zaman satu ketika dahulu dia memberikan kemudaratan hatta kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Dia ini adalah binatang yang memudaratkan. Nabi nak beritahu itu sebenarnya binatang yang memudaratkan. Bahkan dia bukan takat memudaratkan kita. Pada zaman Nabi Ibrahim pun dia telah cuba untuk memudaratkan Nabi Allah Ibrahim dengan meniup api tersebut. Jadi dia punya utama dia bukan kerana membakar Nabi Ibrahim itu. Sebaliknya sebab paling utama adalah kerana binatang cicak ini dia memudaratkan. Lalu Nabi mendatangkan satu contoh kemudaratan cicak pada satu ketika dahulu, iaitu cicak pernah berusaha untuk membakar Nabi Allah Ibrahim AS dengan menghembuskan api tersebut. Sebab kalau kita salah faham nanti kita kata apalah salah cicak hari ni. Yang salah tok nenek dia. Kenapa dia pula kena bunuh pada hari ni? Di mana keadilan? Kata dalam Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan berdosa dengan sebab dosa orang lain. Kata itu kaedahnya. Mengapa pula bab cicak habis satu keturunan semua kena bunuh? Jadi tahulah kita, sebenarnya Nabi nak beritahu cicak ni dia memudaratkan. Nabi nak beritahu itu sebenarnya. Cuma Nabi memberitahu kepada kita satu fakta yang kita tak akan tahu kalau tidak dengan wahyu, iaitu cicak pernah berusaha untuk memudaratkan hatta kepada Nabi Allah Ibrahim AS sekalipun. Okey. Cuba
walaupun binatang-binatang ini kita diminta untuk membunuhnya, hendaklah kita tahu bahawa di dalam Islam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zabah. Betul? Fa ahsinuz zibhah dalam riwayat yang lain. Ini kena padankan juga sebab walaupun di sini disebut binatang-binatang ini hendaklah dibunuh, namun Nabi pernah bersabda, dan hadis ini telah dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bila dengar dia hadis ini telah dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hendaklah kita semua tahu bahawa ini merupakan hadis paling penting dalam Islam. Sebab Al-Imam An-Nawawi telah mendatangkan 40 hadis yang terpenting sekali, hadis yang paling penting di dalam Islam. Lalu daripada hadis ini Rasulullah telah bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menulis sifat belas kasihan ke atas semua benda. Maksudnya semua benda yang kita nak buat perlu dengan belas kasihan. Lalu Nabi menyatakan, fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara sebaik-baiknya. Maknanya tidak ada unsur penyiksaan. Walaupun binatang-binatang ini hendaklah dibunuh kerana dia memberikan kemudaratan, tak boleh kita menzalimi dia. Contoh cicak kita boleh je pukul dia sekali, tapi sengaja je kita pukul bagi dia tak mati. Lepas dia dah menggelepar-gelepar tu, kita pun potong dia satu-satu, potong kaki dulu, potong hidung dia pula. Last sekali baru kita tetak kepala dia. Maksudnya dengan niat, saya nak dapat pahala. Tak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Kerana kita telah melakukan penganiayaan kepada binatang. Kalau kita nak bunuh sekalipun, perlu dibunuh dengan cara yang baik. Hatta kalau kita nak bunuh sebab kita nak makan. Kita nak makan burung, kita nak makan kambing, kita nak makan lembu. Contoh, hendaklah dibunuh dengan cara yang baik. Iaitu disembelih dengan sembelihan yang baik. Kerana Islam adalah agama kasih sayang. Agama yang membawa manusia supaya menyayangi Allah, menyayangi Nabi dan menyayangi seluruh makhluk yang berada di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah, selesai kita membaca perbuatan yang ketiga. Jadi bagi yang ada binatang, bolehlah mengamalkan terus hadis ni. Bagi yang membeli binatang, saya memang confirm mereka akan bagi makan, bagi minum kepada binatang ternakan mereka atau binatang peliharaan mereka. Namun dalam masa yang sama, bagi kita yang tak beli binatang, kita juga boleh melakukannya. Contoh, kita tahu di tempat kita tu ada banyak burung merpati. Kita boleh bagi makan kepada burung merpati liar dengan niat moga-moga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang yang memberi makanan dan memberikan minuman kepada binatang. InsyaAllah dapat kita amalkan. Moga-moga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya dengan sebab rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekadar itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengar kelas pada hari ini. Moga-moga kita dapat mengamalkannya dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam perbuatan yang keempat yang membawa pelakunya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Marilah sama-sama kita menutup majlis kita yang baik pada hari ini insya-Allah dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Jazakumullahu khaira. Oh, ada soalan yang terakhir. Ada satu soalan. Kenapa khinzir dibunuh? Jadi tahulah kita boleh bayangkan maksud babi yang dibunuh ini adalah babi yang memberikan kemudaratan kepada kita. Main kalau dalam konteks di Malaysia, babi liar lah. Babi liar yang datang menyerang tanaman. Jadi hendaklah dibunuh kerana dia memberikan kemudaratan. Bukan kerana dia bernajis sebenarnya. Walaupun Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan dengan sebab mudarat dan juga najis, namun bukan kerana, kalau diperhatikan betul-betul, bukan kerana kenajisan. Sebab kalau najis, nescaya anjing juga hendaklah dibunuh. Namun anjing tidak boleh dibunuh, melainkan kalau anjing itu anjing yang menggigit. Al-kalbul aqur, anjing yang menggigit. Maka tahulah kita, babi ini dibunuh kerana dia memberikan kemudaratan. Dalam masa yang sama, babi yang dibunuh ni adalah babi yang menyerang kita. Tapi kalau babi yang dibela oleh orang bukan Islam, bukan satu benda yang dibenarkan syarak pula untuk kita pergi rumah mereka dan membunuh babi-babi mereka. Sebab itu adalah binatang peliharaan mereka untuk mereka makan. Maka Islam tidak memaksa kita untuk memaksa orang bukan Islam menerima ajaran Islam. Maka terserah untuk mereka makan, untuk mereka bela. Yang hanya kita bunuh adalah apabila babi tersebut babi yang mengganggu tanaman kita. Mudah ceritanya kalau di Malaysia ni babi liar lah, babi liar. Orang Minang kata kandiak. Kalau di kampung saya di Uluyam, Selangor, babi selalu datang sebab sepupu saya ada buat tanaman, habis disodoknya. Jadi dia memberikan kemudaratan. Bukan takat babi. Kadang-kadang monyet pun merosakkan tanaman. Jadi semua binatang yang memberikan kemudaratan kepada kita, maka boleh dibunuh. Namun perlu dibunuh berdasarkan keperluan semata-mata. Jangan kerana seekor babi kita pergi masuk dalam hutan, bunuh semua babi dalam hutan. Tak betul. Kita hanya membunuh yang memberikan kemudaratan kepada kita. Maknanya dalam kita membunuh pun perlu membunuh dengan niat ataupun dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Terima kasih semua. Allah yubarik fiikum. Terima kasih kepada semua. Tuan Muzakir Zakaria kata kitab yang bagus, keluarga ulama Syekh Al-Ghumari, ulama tersuhur. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita peluang untuk terus dapat mendalami kitab Syekh Abdullah Al-Ghumari. Kerana bagi saya Syekh Abdullah Al-Ghumari telah memberi kesan yang sangat besar kepada guru-guru kami di Al-Azhar Al-Sharif, seperti Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, seperti Fadilatul Syekh Ali Jum'ah. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari ini adalah merupakan seorang yang tulisannya sangat bermanfaat dan sangat membantu kita menghadapi zaman kita pada hari ini. Cuma kitab-kitab beliau tidak tersebar luas di kalangan orang Melayu, walaupun sangat tersebar luas di kalangan masyarakat Arab. Maka moga-moga majlis kita ini akan menjadi sebab untuk masyarakat dapat mengambil manfaat ilmu. Fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghumari, alhamdulillah dalam sebelum ini kita telah membaca kitab pertama Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam majlis kita ini, iaitu kitab tentang kelebihan berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wasallam. Alhamdulillah sekitar dalam 30 majlis lebih kita dapat mengkhatamkannya. Dan sekarang dengan pandangan daripada tuan guru kita Ustaz Muhdi Aziz, mencadangkan agar kitab Tamamul Minnah dibaca. Alhamdulillah kita baca kitab kedua, kitab Tamamul Minnah, dan insya-Allah khatam kitab ni kita akan terus ke kitab yang seterusnya. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat yang sebaik mungkin daripada tulisan tangan Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah azza wajal. Terima kasih semua yang telah memberikan komentar dan memberikan pandangan, serta kepada semua yang telah hadir dalam majlis kita. Moga-moga diberkati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.